surah Al-Fatihah untuk kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, juga kepada kedua bapa kita, seluruh keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan ini menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Awayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hath 'ala at-tamassuki bi kitabillahi al-'aziz wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa ridha'ih. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi dapat bersama-sama dalam pengajian ilmu. Kita masih lagi dalam pengajian ilmu yang dikata ilmu hadis tentang hadis 40 karangan Imam Nawawi rahmatullahi alaih. Jadi pada petang ini kita sambung lagi tentang petikan daripada hadis iaitu celakanya orang-orang terdahulu di kalangan umat-umat terdahulu antaranya disebabkan banyaknya bertanya. Jadi sebelum ni kita telah terangkan ada pertanyaan yang wajib, ada pertanyaan yang sunat. Jadi dan juga ada pertanyaan yang haram. Dan untuk petang ni kita sambung lagi ialah tentang pertanyaan yang makruh. Maksudnya apa maksud pertanyaan yang makruh? Bermakna baik bagi mukallaf meninggalkannya. Bila kata makruh, kalau tinggalkan itu lebih baik. Dan cuma kalau ditanya tentang perkara tersebut, ianya tidak berdosa. Antaranya di sini ialah bertanya tentang sesuatu yang tidak diperlukan. Dan jawapannya tidak memberi apa-apa faedah yang praktikal. Maknanya tanya tentang benda yang tak perlu. Benda yang tak perlu ditanya. Tanya benda yang tak ada apa-apa faedah pun. Dan juga kalau kata dia pertanyaan tersebut ditanyakan, cuma jawapan dia tak akan bagi faedah tidak memberi apa-apa faedah yang praktikal. Maksud dia nak bagi jawapan tu tak ada faedah pun, sama ada dari segi iman dia, dari segi amalan pun tak ada faedah, bahkan untuk dunia pun tak ada faedah. Maka bila bertanya dengan perkara-perkara yang
makruh perkara yang mana tak ada keperluan pun untuk ditanya. Dan jawapan kalau dijawab pun hanya sekadar jawapan sahaja, dia tidak ada apa-apa faedah yang kita dapat daripada jawapan, maka kat situ hukum dia makruh. Kadang-kadang dalam jawapan terdapat perkara yang mendatangkan kesan yang tidak baik kepada orang yang bertanya. Maka itu juga mana satu jawapan tu tak ada apa-apa manfaat dari segi praktikal. Dan satu lagi, boleh jadi kadang-kadang jawapan tadi juga boleh mendatangkan kesan yang buruk, kesan yang tak baik kepada orang yang tanya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW ditanya mengenai beberapa perkara yang tidak disukai oleh baginda. Ada orang tanya pada Nabi tentang benda-benda yang bila Nabi dengar benda tu Nabi tak suka. Apabila pertanyaan itu banyak, ni satu dia pertanyaan tu sendiri Nabi tak suka. Nabi tak berapa gemar lah soalan-soalan tersebut. Tapi dan juga apabila pertanyaan itu banyak, satu dah tak suka dengar. Satu lagi banyak pula soalan, banyak soalan macam tu. Maka baginda menjadi marah lalu bersabda kepada manusia, kepada orang ramai, kamu tanyalah aku tentang apa yang kamu mahu. Benda yang maknanya apa yang kamu mahu aku jawab, yang ada faedah sikit. Ini kalau tanya benda yang jawapan dia pun, nak bagi jawapan pun macam tak ada apa-apa faedah. Maknanya pertanyaan tersebut tak perlu tanyalah sepatutnya. Jadi mereka tanya dan banyaknya pertanyaan yang sedemikian, baginda marah dan lalu bersabda, kata, kamu tanyalah aku tentang apa yang kamu mahu. Tanyalah benda yang boleh bagi manfaat pada kamu, apa yang kamu nak aku jawab. Maka seorang lelaki bertanya, siapakah ayahku, wahai Rasulullah? Maka satu orang tu dia tanya lagi, siapakah nama ayahku, wahai Rasulullah? Maka jawab baginda, ayahmu ialah Huzafah. Bangun pula seorang lelaki yang lain lalu bertanya. Mana kat sini satu pertanyaan tu sini kita nampak dia tak ada apa-apa faedah. Sebab apa? Dia tanya soalan tu, satu mungkin dia dah tahu dah ayah dia. Nama ayah dia, dia tanya pada Nabi. Jadi benda tu tak nampak apa? Tak nampak faedah pun. Bangun pula seorang lelaki yang lain lalu bertanya, siapakah ayahku, wahai Rasulullah? Baginda SAW menjawab, ayahmu ialah Salim, orang suruhan Syaibah. Dia tanya benda-benda yang benda tu orang yang bertanya pun dah tahu dah. Orang yang bertanya pun dah tahu. Jadi dia tanya pada Nabi. Maka tak kala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu melihat tanda kemarahan ini di wajah Rasulullah, dia pun berkata, wahai Rasulullah, kami bertaubat pada Allah. Bila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu nampak sahabat-sahabat ni tanya benda soalan macam ni, nampak muka Nabi dah merah dah, dah macam menahan marah dah, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu terus cakap kepada Nabi SAW, kami bertaubat pada Allah. Sepatutnya kami tak perlu buat tanya yang menyebabkan kemarahan Tuan, ya, wahai Rasulullah. Maknanya kat sini kita nak tanya benda yang ada manfaat. Nak tanya benda yang boleh bagi manfaat sama ada pada diri kita ataupun manfaat untuk umum. Sama ada dari sudut agama, iman kita ke, ibadat kita ke, ataupun selain benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan kita yang ada faedah. Ada benda-benda dunia ke yang kita nak tanya yang boleh bagi manfaat pada kita. Maka itulah sebenarnya pertanyaan yang patut kita tanya. Tapi kalau kita tanya benda satu, benda tu kita dah tahu, kita tanya lagi kepada orang tu. Ataupun benda tersebut benda yang tak perlu tanya pun. Benda yang orang lain semua boleh faham benda tersebut, dia pergi tanya benda tu. Maka benda tu tak sepatutnya tanya, dia tak ada faedah pun. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Okey, itu pertama, tanyaan yang makruh. Yang kedua, bertanya tentang hukum halal haram sesuatu yang syarak tidak menyebutnya. Tanya tentang satu benda yang syarak
tidak jelaskan, tidak sebut pun dalam Quran, tak sebut pun dalam hadis tentang hukum halal ke haram perkara tersebut. Syarak tidak menyebutnya, tidak dijelaskan padanya sama ada suruhan ataupun ada larangan. Bertanya tentangnya kadang-kadang menjadi sebab taklif dan menyusahkan. Mana terutama pada zaman Nabi SAW. Mana kalau Nabi tak kata apa-apa tentang benda tersebut, maka hukum dia sebenarnya harus je lah. Maknanya kata sebab asal segala perkara semuanya harus. Melainkan syarak mengharamkannya barulah jadi haram. Maknanya kalau benda tu dalam syarak, sama ada dalam Quran Allah Ta'ala tak turunkan ayat tentang larangan ataupun ayat yang menyuruh, ataupun benda tersebut tidak dijelaskan oleh Nabi SAW tentang, maka kalau bertanya tentang perkara tersebut kadang-kadang menjadi sebab taklif dan menyusahkan. Sebelum ni tak ada pun, tiba-tiba bila seorang tu tanya, maka dia jadi hukum pula. Terutama kalau tanya pada Nabi SAW. Sahabat-sahabat, mana ada orang yang asalnya benda tersebut harus dia buat. Tapi bila dah ditanya, diasak dengan pertanyaan-pertanyaan yang seumpamanya, maka benda tu jadi wajib. Kan dah menyusahkan. Samalah macam cerita Bani Israel yang sebelum ni saya cerita tu. Mana kalau asalnya cari lembu seekor je. Sembelih lembu je. Maknanya dia boleh dah cari lembu mana-mana. Tapi bila dah banyak kali tanya sifat dia, dia punya umur dia, tanya lembu tu macam mana. Bila datangnya wahyu menerangkan, jadi dia akan jadi taklif, dia akan jadi wajib kena cari macam tu. Jadi akan menyusahkan. Macam itulah juga kita, kalau benda yang mana contoh dalam peraturan sesuatu organisasi, dia ada contoh ada peraturan. Dalam peraturan tidak menyebut tentang perkara tersebut. Maka asalnya jadi benda tu bolehlah buat. Kecuali kalaulah satu orang tadi dia jumpa ni macam ni, boleh ke macam ni. Jadi dia akan jadi bila masuk dalam meeting benda-benda yang tak sepatutnya, bila mesyuarat benda tu dah tak boleh buat. Kan dah susah. Asalnya benda tu boleh buat, tetapi bila dah diketengahkan benda yang sepatutnya benda tu harus dibuat, tak ada larangan pun. Tapi bila dah jadi dah diisukan dan dibincangkan dan dibuat keputusan satu benda tu boleh ataupun tak boleh buat. Bila kalau kata boleh tak ada masalah, tapi kalau kata tak boleh, maka dia akan jadi susah, menyusahkan orang lain. Menyusahkan orang lain. Jadi macam itulah pertanyaan yang tak sepatutnya. Akibat langsung daripadanya akan menyebabkan kaum muslimin berada dalam kesulitan dan kesusahan. Patutnya benda boleh buat, tapi dia gatal mulut bagi tahu, dia isukan benda-benda yang tak sepatutnya diisukan, maka sudahnya benda tersebut telah dijadikan sebagai satu perkara yang wajib ataupun satu perkara yang larangan dan sebagainya. Kan dah menyusahkan orang lain. Orang yang bertanyalah menjadi penyebabnya. Orang yang bertanyalah menjadi penyebabnya. Maknanya kita jangan jadi asbab kesusahan orang lain. Termasuklah dalam bab bertanya. Maknanya secara umum ni kata izaul mu'min haram. Menyakiti orang lain tu juga itu adalah hukumnya haram. Menyakiti orang beriman. Maka kalaulah kita dengan sebab pertanyaan kita menyebabkan orang lain, menyebabkan kesusahan terhadap orang lain, maka itu juga hukum dia jadi tak boleh. Hukum dia boleh jatuh hukum haram juga. Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna a'zamal muslimina fil muslimina jurman. Sesungguhnya sebesar-besar dosa orang Islam terhadap orang Islam yang lain, man sa'ala an syai'in lam yuharram, ialah orang yang bertanya tentang sesuatu yang mana sebelumnya
tidak diharamkan ke atas orang Islam. Fahurrima alaihim min ajli mas'alatihi. Lalu dia menjadi haram ke atas orang Islam, perkara tersebut disebabkan pertanyaannya. Maka itu kesalahan yang paling besar lah. Kesalahan yang paling besar yang dilakukan oleh seseorang Muslim terhadap Muslim yang lain. Jadi kalau kita tengok perkara tersebut, maknanya tak benda tu harus. Dan juga satu perkara tersebut, benda tu tak ada isu pun. Nak kata dia memudaratkan orang lain pun tak ada. Jadi bahkan kadang-kadang sesuatu tu benda yang harus tu dia menguntungkan. Tapi bila dah diisukan, maka benda tu dia tak boleh. Contoh, maka patutnya ada manfaat. Jadi manfaat tu tak ada. Dan juga kadang-kadang boleh menyusahkan. Dalam riwayat yang lain disebut man sa'ala an syai'in wa naqqara anhu. Wa naqqara anhu. Dalam riwayat yang lain disebutkan menggantikan lam yuharram tu. Ada tambahan lah maksud kat sini. Sesiapa yang bertanya tentang sesuatu dan dia mubalaghah, yakni berlebih-lebihan dalam mencarinya ataupun dalam bertanya perkara tersebut. Maknanya dia mendesak. Dia tanya tu dia mendesak jawapan dia. Maka itulah satu perkara kesalahan yang paling besar yang dilakukan oleh seseorang Islam kepada orang Islam yang lain. Imam Nawawi rahmatullahi alaih berkata bahawa Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala menyebut yang dikehendaki dengan kesalahan dalam hadis di atas ialah kesulitan terhadap muslimin. Kat sini bukan dengan makna kesalahan berupa dosa yang dibalas ke atasnya. Maka bila kata dia bukan dosa, maka dia tidaklah pertanyaan tu dia tidak sampai tahap haram, dia akan sampai tahap makruh sahaja. Maka kat sini dia kata kesalahan tu maksudnya kesulitan yang dilakukan oleh orang Islam terhadap orang Islam yang lain. Mana kesulitan yang paling besar yang dilakukan oleh orang Islam lain, yang menyusahkan orang Islam yang lain adalah bertanya tentang sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diharamkan, tiba-tiba dengan pertanyaan dia, benda tersebut jadi haram. Kemudian Imam Nawawi rahmatullahi alaih mengatakan bahawa yang betul ialah mana kat sini Imam Qadhi Iyad kata benda kesalahan yang disebutkan tu bukan dosa. Tapi Imam Nawawi kata pula apa yang betul yang sebenarnya, yang jumhur ulama dalam syarah hadis ini yang dikehendaki dengan kesalahan ini ialah dosa. Dosa dan kesalahan. Maknanya dia termasuk dalam dosa jugalah. Sebab apa? Dalam hukum izaul mu'min haram. Menyakiti orang Islam yang lain hukum dia ialah haram. Maka kita izaul muslim. Maka pertanyaan sedemikian juga ada termasuk dalam izak juga. Maka oleh kerana itu dalam hadis ni yang dimaksudkan jurman tu maksud dia ialah dosa lah, dosa. Berdasarkan kepada kata-kata Qadhi Iyad ini, maka bentuk persoalan di atas termasuk dalam perkara makruh. Manakala berdasarkan kepada pendapat jumhur, iaitu kebanyakan ulama, bentuk persoalan itu termasuk dalam perkara haram. Mana yang izaul, mana yang pertanyaan yang menyebabkan menyusahkan orang Islam yang lain itu termasuk dalam perkara yang pertanyaan yang haram lah. Bukan dah makruh dah, jadi haram. Imam Nawawi rahmatullah alaih kata, larangan ini adalah khusus pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah syariat mantap dan terselamat daripada sebarang tambahan, hilanglah larangan ini. Kerana hilang sebab ia dilarang, iaitu andaian kemungkinan diharamkan sesuatu dengan sebab pertanyaan yang diajukan. Maknanya larangan ni pada zaman Nabi lah. Pada sebab apa? Kadang benda tersebut tak ada apa-apa hukum. Tiba-tiba datang satu orang tanya tentang hukum benda-benda tersebut. Kemudian tiba-tiba jatuhlah Nabi kata hukumnya haram.
Sebagai contoh. Maka dia akan menyusahkanlah orang Islam yang lain. Itu yang dikatakan dosa. Cuma Imam Nawawi rahmatullahi alaih kata larangan ni khusus pada zaman Nabi. Adapun zaman sekarang ni dah tak ada lah. Sebab apa? Tak ada. Mana pertanyaan tersebut kadang-kadang ada perkara yang mana kita tak tahu hukum dia. Tapi sebenarnya ada hukum dia. Kita sebab apa? Kadang-kadang benda-benda yang contemporary, benda-benda yang baru, benda-benda yang terkini ni. Jadi kadang-kadang zaman dulu tak ada perkara tersebut. Tapi zaman sekarang ada. Jadi perlu juga untuk kita mengetahui hukumnya. Perlu juga untuk kita mengetahui hukumnya. Dari segi hukum syarak lah. Benda-benda yang berkaitan dengan syarak. Sebab tu adanya hukum, adanya asas untuk istinbat hukum ni ada 4. Kan? Dalil Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Sebab tu ada qiyas. Kadang-kadang kita tengok benda tu tak ada hukumnya. Tapi sebenarnya kalaulah kita mengkaji dan ikut qiyas yang ada dengan sesuatu perkara yang benda yang dah ada, qiyas dengan satu hukum yang lain, dari segi orang kata ilat dia sama. Qiyas orang kata qiyas ilat. Qiyas ilat. Mana qiyas yang disebabkan sesuatu ilat yang sama dengan hukum tersebut. Bila ilat dia sama, maka hukum dia akan jadi sama. Maka untuk dari sudut pertanyaan benda yang memang tak diketahui hukum halal haram ni, maka pada zaman sekarang dia tidak jadi persoalan yang makruh lah. Bahkan ianya satu persoalan yang penting. Persoalan yang penting pada zaman sekarang. Contoh zaman pertukaran, kata dari sudut kata forex. Mana forex dia kalau ikutkan hukum asal pertukaran wang secara fizikal, dia hukum dia harus. Tapi dia dalam bab orang kata hukum tukaran mata wang secara maya ni, mana bab apa kata forex exchange, ya, foreign exchange yang dalam talian ni, yang orang kata spot individual forex. Maka kat situ fatwa mengatakan haram atas sebab-sebab tertentulah yang ada dia punya ni, boleh rujuk fatwa. Maknanya benda tersebut zaman dulu tak ada. Maknanya dari sudut penggunaan dari sudut maya lah. Jadi dia macam dia boleh, maknanya berdasarkan sesuatu ilat tersebut, maka hukum jatuh jadi hukum haram. Sebab tu kadang-kadang perlu juga untuk meneliti sesuatu perkara tersebut. Benda-benda yang baru ni perlu kita tahu juga apa hukum dia. Contoh antara contoh ni juga ialah kripto, kata cryptocurrency. Jadi dalam wang digital kan, digital coin. Jadi benda-benda macam ni benda zaman dulu tak ada. Zaman sekarang dah meluas. Jadi apa hukum dia? Maka sebab tu bila kata dalam bab mata wang digital coin ni, macam apa, kripto ni, sebab tu fatwa kebanyakan fatwa ulama mengatakan ianya boleh dijadikan, mana kalaulah dia dijadikan sebagai aset, maka hukum jual belinya sah. Tapi kalau dijadikan sebagai mata wang, maka hukum dia jadi macam forex. Mana tak boleh. Mana kat sini tak boleh kita menggunakan mata wang kripto untuk membuat pembelian. Sebabnya dari sudut dari sudut fatwanya tidak sah dijadikan sebagai kata untuk digunakan sebagai bayaran. Maka kalau digunakan sebagai aset, macam jual beli saham,
maka itu boleh dibenarkan. Mana dia cuma dari segi terperinci bab hukum, tu boleh rujuklah dan fatwa-fatwa. Mana zaman sekarang ni kebanyakan benda yang berlaku, maka perlu kita juga mengetahui hukum dia yang sebenar. Maka kita tak boleh pakai dia tak ada dalil dalam Quran, tak ada dalil dalam hadis, maka jadi hukum dia harus. Maka tak boleh. Itu zaman Nabi je. Zaman sekarang perlu kita kena tahu. Sebab apa? Ia perlu untuk dikaji, dan kita nak tahu dari segi ilat dan sebagainya, maka bolehlah. Baru kita akan dapat tahulah dia punya hukum. Kita andaian kemungkinan diharamkan sesuatu dengan sebab pertanyaan yang diajukan, itu hanya pada zaman Nabi sahaja. Kerana tidak ada lagi wahyu selepas kewafatan Rasulullah SAW. Maka kalau kita bertanya satu benda yang tidak ada hukum, maka maka hukum dia dibolehkan. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang lelaki yang mendapati isterinya bersama dengan lelaki lain. Maka dia terus membunuhnya. Ini berlaku ketika ayat-ayat yang menyentuh hukum zina yang mensyaratkan 4 orang saksi telah diturunkan. Maka Rasulullah SAW tidak menyukai persoalan tersebut. Mana soalan tersebut sebenarnya dah ada hukum dia, dan mana benda tu dah tersebarlah, maknanya telah tersebar di kalangan sahabat. Lalu dia tanya perkara tersebut. Dia bertanya tentang perkara tersebut. Maka Nabi SAW tak sukalah persoalan tersebut. Sebab apa? Hukumnya dah jelas dah. Hukumnya dah jelas. Maknanya kalau wanita tu kalau nak sabit zina, perlu kepada 4 orang saksi. Okey, itu tentang pertanyaan yang makruh. Okay. Selain daripada 4 hukum yang kita dah sebut tadi, ada satu lagi hukum bertanya. Sebagaimana yang sebelum ni, hukum kat sini dalam hukum bertanya yang kita dah sebut, maknanya hukum wajib tu ada 2. Satu wajib fardu ain, satu wajib fardu kifayah. Kemudian sunat. Okay. Kemudian hukum haram, kemudian hukum makruh. Okay. Lagi satu ialah hukum harus. Ada juga pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanya. Iaitu dalam masalah selain daripada bentuk dan hukum-hukum yang telah lepas. Imam Nawawi rahmatullahi alaih telah menakalkan daripada Al-Khitabi ataupun Al-Khattabi dan lainnya mengenai syarah kepada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud muslimin yang paling besar kesalahan terhadap muslimin yang lain ialah sesiapa yang bertanya sesuatu yang tidak diharamkan kepada mereka, kemudian diharamkan akibat daripada pertanyaan yang ditimbulkannya. Maka Imam Nawawi rahmatullah alaih beliau berkata, hadis ini ditujukan kepada sesiapa yang bertanya dalam bentuk takalluf. Bentuk takalluf dan keras kepala pada sesuatu yang tidak diperlukan. Ini memang takalluf ni maknanya benda yang dibuat-buat berat. Padahal benda tersebut tak ada benda pun. Perkara tersebut patutnya tak perlu tanya pun. Tapi dia berkeras juga bertanya tentang perkara tersebut. Berkeras juga untuk mengetahui jawapan bagi perkara tersebut. Mana benda tu tidak diperlukan pun. Adapun sesiapa yang bertanya kerana keperluan, seperti timbul satu masalah baginya, lalu dia bertanya tentangnya. Maknanya benda tu berlaku pada dia. Dan dia memang buntu, tak tahu dia punya persoalan. Contohnya zaman sekarang ni ramai yang mana ilmu agama kurang. Contoh. Jadi dalam berlaku satu-satu situasi yang mana dia bingung, tak tahu macam mana nak buat. Lalu dia tanyalah
Dia tanya sebab keperluan untuk dia. Dia tanya sebab keperluan untuk dia tanya. Sebab dia memang tak tahu tentang masalah tersebut. Maka boleh. Mana haruslah dia bertanya. Haruslah dia bertanya tentang perkara tersebut. Maka tidak ada dosa dan celaan ke atasnya berdasarkan firman Allah Ta'ala yang sebelum ni kita dah baca dah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kamu bertanya kepada orang yang ahli tentang sesuatu perkara tersebut. Mana kalau tentang perkara agama, maka hendaklah dia bertanya kepada orang yang arif tentang agama. Maka bertanyalah kamu kepada ahlu zikri, yakni orang-orang yang mengetahui tentang kitab-kitab Allah Ta'ala. Cuma kata ahlu zikri ni, kebanyakan ulama tafsir menyebut ahlu zikri ni ialah orang yang mahir tentang kitab Allah. Maka dia tidak secara umum lah. Mana kat sini cuma ulama mengambil pendapat, ada ulama tafsir yang mengatakan boleh kita juga mengambil pendapat untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan kepakaran seseorang, maka kita serahkan, maksudnya kita bertanyalah kepada orang yang mengetahui tentang perkara tersebut. Okey. Itu tentang pertanyaan lah. Kat sini yang tidak dibenarkan oleh baginda SAW ialah banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak diperlukan untuk ditanya. Maknanya antara pertanyaan yang mana yang sebelum ni saya ada cakap, iaitu ada pertanyaan-pertanyaan yang ulama menyenaraikan. Pertanyaan itu adalah sebab kepada kecelakaan. Contoh kat sini yang pertama, soalan pertanyaan tentang sesuatu yang mana syarak tidak menyebutkannya. Maknanya zaman Nabi, syarak tidak pernah menyebutkan tentang perkara tersebut. Syarak tidak pernah menjelaskan tentangnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah Allah Taala tak menerangkan, kerana Allah Taala diam. Allah Taala tidak menyebutkan dengan menerangkan apa yang Allah Taala hanya terangkan tentang benda yang menyebabkan manusia bahagia di dunia dan akhirat. Ini benda-benda yang Allah Ta'ala tak terangkan, maka benda tersebut patutnya tak perlu ditanya. Tapi kalau ditanya, maka dia akan menyebabkan kesusahan lah, kecelakaan. Fal ajalatu huna mazmumatun. Maka kalau benda-benda macam ni, dan dia bersungguh-sungguh, dia kata apa, mubalaghah, berlebih-lebihan dalam pertanyaan tentang perkara tersebut, maka ini satu perkara yang tercela. Dan kadang-kadang boleh berlaku dengan sebab pertanyaan tersebut datangnya satu membebankan dan juga menyakitkan orang lain. Oleh kerana itu berlaku pada sebab ini ialah sebagaimana yang kita dah sebutlah. Maknanya tentang bertanya tentang benda yang asalnya harus, tapi bila dia tanya tentang kepada Nabi SAW, jadi hukum dia jadi haram. Okay. Yang kedua ialah pertanyaan tentang sesuatu yang tidak ada faedah dan dia tak perlu pun tanya. Kadang-kadang jawapan dia akan menyebabkan keburukan bagi orang yang bertanya. Seperti mana berlaku sabit dalam hadis bahawa Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sebagaimana yang kita telah baca tadi, iaitu Nabi ditanya tentang satu perkara yang Nabi SAW tidak menyukainya. Bagaimana dia telah kerap pertanyaan tentang perkara tersebut, Nabi marah. Lalu baginda SAW bagi tahu kepada manusia, tanya tentang apa yang kamu mahu, benda yang kamu perlukan sahaja. Benda yang kamu tak perlukan, yang tak ada faedah, tak payahlah tanya.
tanya. Okay, kemudian yang ketiga ialah pertanyaan dalam bentuk untuk memperolok-olokkan ataupun untuk pertanyaan yang ada unsur mengejek. Ada unsur orang kata untuk mempersendakan. Seperti mana dalam riwayat Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kata adalah satu kaum bertanya kepada baginda secara untuk mempersendakan baginda. Orang tu bertanya, siapakah nama bapa aku? Ada tanya pula siapa ada orang tu dia hilang unta, dia tanya pada Nabi, mana unta aku? Benda-benda yang benda yang Nabi SAW tak tahulah benda. Nabi kan manusia juga. Semuanya datang daripada wahyu. Jadi orang-orang ni dia nak mempersendakan Nabi. Dia nak mempersendakan Nabi SAW. Dia tanya benda-benda macam tu. Maka benda-benda ni, pertanyaan ni juga akan mencelakakan dia. Maka Nabi SAW, maka Allah Ta'ala turunkan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang perkara-perkara yang jika dizahirkan kepada kamu, maka dia akan menyusahkan kamu. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah banyaknya bertanya tentang masalah-masalah yang belum berlaku. Yang ni akan disebutkan selepas ni. Okay. Kita akan terangkan tentang ni. Ada dalam nombor 12. Dia bertanya sesuatu yang belum berlaku. Okay. Kemudian yang kelima ialah bertanya dalam bentuk tasyaddud, ta'annud dan juga ta'ammuk. Benda tu asalnya simple je, perintah tersebut, tapi dia tanya tu dia nak benda tu dia nak perinci, dia nak secara detail sangat. Bila benda tu asalnya umum, maka senanglah, dia akan mudah. Tapi bila dah terlalu diperincikan, benda tu sepatutnya mana-mana je. Contohlah, pergi ambil air. Pergi ambil air. Mana asalnya ambil air tu, ambillah air. Air apa-apa pun boleh ambil air. Contoh kat situ ada macam-macam jenis air kan. Bila kata tolong ambil air, ambil je lah air yang ada. Nak minum. Tapi bila tanya, air apa? Nak sejuk ke panas? Apa semua kan. Jadi, bila minta benda yang contoh, benda tu susah jadinya. Contoh, kata okey lah nak air panas. Nak teh dia, teh cap ni apa semua. Lepas tu nak yang tak boleh manis. Jangan terlalu manis, jangan terlalu tawar. Jadi bila dah minta, kita terlalu banyak bertanya, jadi benda tu jadi susah. Asalnya kalau dia minta air, bagi je lah air. Tak perlu tanya lebih-lebih. Jangan menyusahkan kita lah. Contoh sajalah. Contoh. Ini kita kaitkan dengan contoh lain. Maknanya pertanyaan dalam bentuk tasyaddud. Maknanya benda yang mudah jadi susah. Dia tanya nak mendalam sangat. Tanya maknanya dia tanya nak mendalam. Tapi menyebabkan kesusah pada dia. Seperti mana dalam ayat Quran tentang kisah tentang Baqarah tu lah. Cerita tentang lembu. Okay, yang keenam, pertanyaan tentang apa yang Allah Ta'ala sembunyikan daripada makhluknya. Kerana hikmah. Li hikmatin ya'lamuha subhanahu. Kerana adanya hikmah yang Allah Ta'ala mengetahui tentangnya. Maksudnya Allah Ta'ala tak bagi tahu pada kita, sebenarnya ada hikmah di sebaliknya. Jadi benda tersebut tak perlu ditanya. Sebab Allah Ta'ala pun sembunyikan daripada kita tentang perkara tersebut. Maka kalau kita bersusah-susah untuk bertanya tentang perkara tersebut, maka dia akan kadang-kadang boleh merosakkan iman kita. Seperti bertanyakan tentang rahsia qada dan qadar. Benda tu dalam pengetahuan Allah Ta'ala.
benda tu Allah Ta'ala tak zahirkan pada kita, maka tak perlulah kita tanya lebih-lebih. Wa'an waqti qiyamis sa'ah. Itu juga tanya tentang hari kiamat. Benda yang satu makhluk pun tak tahu. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu, maka kita tak perlulah nak memandai-mandai, nak tanya benda tersebut. Dan juga tentang hakikat roh, semuanya disebut dalam Quran. Allah Ta'ala cerita. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya pada engkau, wahai Muhammad, tentang roh. Katakanlah, ruhu min amri rabbi. Roh itu adalah daripada urusan Tuhanku. Maksudnya daripada rahsia Tuhanku. Maksudnya tentang roh ni, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Maksudnya dan juga kaifiat perkara-perkara yang ghaib. Maksudnya bentuk ataupun cara daripada benda-benda yang manusia tak tahu pun. Benda yang ghaib daripada pengetahuan manusia. Maka semua soalan-soalan sedemikian, itulah dikatakan soalan-soalan yang mencelakakan manusia. Telah datanglah seorang lelaki kepada Imam Malik. Lalu bertanya, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kata Ar-Rahman itu, kata 'alal 'arsy istawa. Allah Ta'ala itu istawa ke atas arash. Kalau kita rujuk terjemahan tafsir pimpinan Ar-Rahman yang baru, dia ada ubah sikit daripada tafsir pimpinan Ar-Rahman yang versi yang lama, yang versi 2022 punya. Ada terjemahan yang orang kata yang lebih tepat lah, lebih tepat tentang orang kata lebih menyelamatkanlah iman. Mana kat sini dia punya letak dalam nota kaki tu istawa sebagaimana makna yang selayak dengannya. Dia tak terjemah bersemayam. Dia tak terjemah bersemayam. Istawa itu ialah makna yang selayak dengannya. Cuma kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan istawa itu makna ala wartafa'a, itu tinggi. Lalu dia tanya, kaifa istawa? Bagaimanakah istawa Allah Ta'ala itu? Maka Imam Malik radhiyallahu rahimahullah Ta'ala berkata, tidakkah engkau melihat Malik ataupun Malikan kat sini, tidakkah engkau melihat seorang raja duduk, kita fama ra'aita malikan wajada min syai'in. Kat sini Imam Malik kata pula kat sini, kata maka dijelaskan daripada Imam Malik, dan beliau berkata al-kaifu ghairu ma'qul. Maksudnya kaifiat istiwanya Allah Ta'ala itu tidak boleh difikirkan oleh akal. Kata wal istiwa'u minhu ghairu majhulun. Dan istiwa daripadanya tidaklah tidak diketahui. Maknanya benda tu hanya Allah Ta'ala tahu. Wal imanu bihi, tapi beriman dengannya ialah wajib. Was su'alu minhu bid'uh. Kata bertanya tentang istiwanya, kaifiat istiwanya Allah Ta'ala itu adalah bid'ah. Fa inni akhafu an takuna dhalan. Sesungguhnya aku khawatir bahawa engkau menjadi sesat. Lalu Imam Malik telah memerintahkannya supaya dia keluar daripadanya. Maknanya Imam Malik tak jawablah kaifiat istiwa tu. Benda tersebut ialah satu pertanyaan yang terlalu, benda tu hanya Allah Ta'ala yang tahu tentang. Kita tak boleh nak mengkaifiatkan istiwanya Allah Ta'ala itu macam mana.
Yang akan datang insya-Allah kita akan baca tentang bagaimana nak mengalih perhatian daripada banyak bertanya kepada memahami perintah dan juga mentaati perintah. Maknanya kurangkan bertanya benda yang tidak perlu, dan kita cuba untuk memahami perintah dan juga mentaati perintah. Jadi kita akan baca pada minggu hadapan insya-Allah. Cukup untuk petang ni insya-Allah. Nak buka soalan Ustaz. Ada yang nak bertanya soalan? Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih atas penerangan yang begitu baik ya. Saya ingin mendapat penjelasan lebih lanjut tentang pertanyaan ghaib. Umpamanya pertanyaan tentang hari kiamat, qada dan qadar. Kini kita tentang bertendung nasib itu memang amat jelas dan jarang dilakukan sekarang. Tetapi menghadiri ceramah-ceramah tentang kiamat, membaca buku-buku kiamat, itu bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Okey. Itu tentang kiamat apa semua tu sebenarnya dia bacakan tentang hadis. Maknanya kita tak tahu bila berlaku kiamat, tapi tanda-tanda kiamat tu ada. Dan yang paling penting ialah kita perlu mengetahui perkara-perkara tersebut supaya datang kegerunan dalam hati kita yang menyebabkan kita akan berusaha untuk menambah amal ibadat kita, menambah takut kita kepada Allah Ta'ala, dan supaya kita berusaha untuk menghindari diri kita daripada musibah-musibah ataupun bencana-bencana yang akan berlaku pada hari kiamat. Jadi kalau kita nak duduk dalam kuliah-kuliah yang cerita tentang tanda-tanda kiamat, tentang cerita tentang hari kiamat tu tak ada masalah. Cuma kata pertanyaan tentang yang dikatakan perkara yang tidak boleh ditanyakan, yang mana tak ada faedah untuk ditanyakan ialah bila berlaku kiamat. Sebab tu mana benda tu pun Nabi SAW pun tak tahu bila berlaku kiamat. Jadi yang tu yang kita tak perlu kita tanya benda tersebut. Tapi untuk kita tahu hadis-hadis tentang hari kiamat itu, benda tu boleh, tak ada masalah. Penting untuk kita mengetahuinya. Supaya apa? Supaya kita dapat bersedia. Bagaimana persediaan kita untuk menghadapi hari kiamat? Bagaimana persediaan iman kita? Bagaimana persediaan amal kita? Adakah iman kita cukup untuk bertemu dengan Allah Ta'ala? Adakah kekuatan amal kita mampu untuk menghadapi musibah-musibah besar pada hari kiamat? Yang tu yang kita kena fikirkan. Yang tu yang kita kena buat persediaan daripada sekarang. Terima kasih Ustaz. Ada lagi yang nak bertanya soalan? Tak ada kot Ustaz. Semua dah faham. Okey. Okey Ustaz. Tutup ke Ustaz? Boleh. Ada program minggu depan ni. Oh ya ke? Okey Ustaz. Okey, kita tutup lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah asar kita berjalan lancar. Moga dengan bacaan hadis tadi menambahkan ilmu dan peringatan kepada kita tentang pertanyaan-pertanyaan yang makruh. Hendaklah soalan yang hendak ditanya itu memberi manfaat dan faedah kepada orang ramai. Ataupun kita mengelak dan membuat pertanyaan yang boleh membawa kepada jatuhnya hukum haram. Jadi, moga semua jemaah faham dengan ilmu yang disampaikan pada petang ini. Apapun semua itu, kata Ustaz, berlaku pada zaman Nabi sahaja. Sekarang dah tak ada dah, semua dah ada hukum. Okey, kita tangguh pengajian kita petang ini sehingga kita jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Dan itu saya mohon izin Ustaz untuk saya buatkan sedikit bahan kuliah pada malam ini.
Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz yang amat arif, Datuk Abbas bin Nordin dengan pengajian Tauhid. Pada pukul 9.15 kita ada bersama Al-Fadhil Ustaz Meja Mak Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz, Bahaya Syihir bahagian 1. Dengan itu saya sudahi dengan terima kasih banyak-banyak Ustaz, terima kasih JNI, terima kasih semua jemaah. Saya mewakili JNI memohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan di dalam majlis kita petang ini. Segala yang baik itu adalah daripada Allah dan yang kurang baik itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz membacakan doa dan membacakan tasbih kafarah dan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.